Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 9. Kita akan teruskan kepada pengenalan. Bab ini terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu yang pertama, hakikat kematian. Yang kedua, hakikat roh dan perbezaannya dengan nafs. Yang ketiga, keadaan manusia selepas mati. Yang keempat, nikmat kubur dan azabnya. Yang kelima, dalil-dalil nikmat kubur dan azabnya. Yang keenam, nikmat dan azab yang berlaku ke atas roh dan jasad. Yang ketujuh, syubhat kelompok yang menafikan azab kubur. Yang ke-8, pahala doa, sedekah dan haji kepada si mati. Yang ke-9, sedekah pahala puasa dan solat kepada si mati. Itu adalah bahagian-bahagian untuk memahami tajuk ini. Bahagian yang pertama, hakikat kematian. Hakikat kematian ini ialah apabila roh meninggalkan jasad, selepas itu roh kekal sama ada diazab oleh Allah ataupun diberi nikmat. Roh juga merasai kesakitan yang berbagai rasa seperti kesedihan. Okey, seterusnya, hakikat roh dan perbezaan antara roh dan nafs. Roh merupakan makhluk yang menyebabkan berlaku sesuatu kehidupan. Kehidupan akan lenyap tanpanya. Roh mempunyai nama yang banyak seperti disebutkan oleh para ulama. Lafaz roh dan nafsu memberi gambaran kepada beberapa maksud. Antaranya roh yang dimaksudkan ialah angin yang keluar daripada jasad dan angin yang masuk ke dalam jasad. Umpama wap yang keluar daripada rongga jantung hati kemudian bergerak melalui urat-urat nadi. Ini yang dinamakan oleh para doktor perubatan sebagai roh ataupun roh haiwan. Kedua-dua maksud ini bukanlah roh yang kita maksudkan, iaitu yang jika berpisah dengan jasad menyebabkan kematian. Jadi saya nak tanya dua soalan. Soalan yang pertama, secara umumnya kita semua maklum bahawa kehidupan manusia ni dibahagikan kepada dua. Berdasarkan apa yang anda maklum, apakah dua kehidupan tersebut? Yang pertama dunia, kehidupan di dunia iaitu kehidupan yang sementara je. Lepas tu kita kena kehidupan yang sementara untuk kita kumpul bekalan sebagai hamba dengan melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar. Yang kedua, kehidupan di akhirat yang akan menimbang segala amalan kita di dunia dan menentukan perjalanan kita ke syurga ataupun ke neraka. Okey. Soalan yang kedua ialah terdapat 4 pembahagian alam kehidupan. Boleh sebutkan 4 alam tersebut? Yang pertama alam rahim, yang kedua alam roh, rahim, alam dunia dan last sekali alam barzakh. Okey. Baiklah, kita akan bersama dengan responden yang seterusnya. Jom. Baiklah, saya ingin tanya beberapa soalan. Yang pertama ialah sebagai seorang orang Islam, kita harus sentiasa menyati mati agar kita sentiasa beribadah, seolah itu menentukan satu akhir kita. Apakah kesan apabila kita menyati mati? Okey, kesannya ialah kita akan bertaubat dan menjauhkan diri daripada perbuatan maksiat serta mendekatkan diri kita kepada Allah. Okey, baik, seterusnya ialah apabila berpisah roh daripada jasad, maka berakhirlah kehidupan kita di dunia. Muncul pula kehidupan selepas mati. Setelah roh ditiupkan semula oleh Allah, apakah yang perlu dihadapi oleh si mati? Okey, si mati akan didatangi oleh dua malaikat, iaitu Munkar dan Nakir. Okey, baik, soalan yang terakhir ialah Allah memperlihatkan azab kepada Fir'aun dan pengikutnya pagi dan petang, lalu kemudian menyiksa mereka dengan azab yang keras setelah kiamat. Sisaan yang diperlihatkan itu ialah azab kubur. Boleh nyatakan kenapa azab tersebut ialah azab kubur dan bukan azab di akhirat? Okey, secara ringkasnya, kerana azab tersebut berlaku sebelum kiamat dan di alam akhirat tiada pagi dan petang. Okey, baik Rifah, terima kasih atas kerjasama anda. Okey, itu saja pada saya. Sekian, terima kasih. Apa yang awak faham tentang maksud ajal?
Bagi saya, ajal tu macam satu kematian lah, definisi dia. Dia macam, tapi secara biologi dia macam ibarat manusia, organisma yang hidup tapi mati. Ia juga merujuk pada satu peristiwa yang berakhir. Bagi saya, ajal tu telah lama menjadi tradisi dalam agama dan falsafah. Dia satu pendirian yang mana dikekalkan keyakinan dalam kehidupan selepas mati. Boleh ke awak memberi contoh bagi mengingati mati? Sebenarnya nak mengingati mati ni tak sesusah yang kita sangkakan, sebab kematian tu selalu berlaku dalam sekeliling hidup kita. So cara yang paling senang is rasa kasih kita kepada kawan-kawan kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita kenal yang telah pergi meninggalkan kita, yang telah meninggal dunia. Itu cara yang paling senang lah untuk mengingati mati. Bila kita ingatkan tentang mereka, sudah semestinya kita akan ingat tentang kematian. Dan cara itu paling senang lah kita boleh mendapat tanggapan macam mana hidup selepas kematian tu kan. Dan lagi satu yang paling senang ialah ziarah ke kubur. Sebab ziarah ke kubur ni semestinya kita melawat, menziarahi kubur kawan-kawan kita dan kenalan kita yang dah sudah lama pergi. Dan dengan cara ini semestinya kita akan ingatkan kematian. Okay, kesimpulannya, dunia ini bukan tempat untuk kita menikmati sepuas-puasnya dalam kehidupan ini. Dunia ini adalah tempat percaturan manusia untuk mencari bekalan selepas kematian. Kita sebagai hamba hendaklah mengingati kematian agar dapat kita melakukan amal kebajikan dan memperbaiki diri sebelum nyawa kita diambil. Rasulullah SAW bersabda, baginda yang bermaksud perbanyakan mengingati mati yang akan menghapuskan kelazatan. Jika ia diingati direnung pada waktu susah, nescaya perasaan akan menjadi lapang, tenang, dan jika diingati pada waktu senang, nescaya hati dan perasaan akan sedang menginsafi diri. Riwayat Al-Bazzar Al-Baihaqi. Dengan sebab itulah sewajarnya kita sebagai umat Islam haruslah menginsafi apa yang berlaku dengan qada dan qada ilahi yang wajib kita terima dengan perasaan yang sabar dan redha. Di samping itu tidak terlatah dengan sama ada dengan ungkapan ataupun perbuatan dan juga iktikad yang pelik yang bawa kita kepada tidak tepatnya mengikut ajaran dan syariat Islam. Sehubungan dengan itu, kita perlu sentiasa mengingati mati dan hal yang berkaitan dengan diiringi amalan antaranya memperbanyakkan istighfar. Ajalmu pasti menghampiri. Mati tinggal menunggu saat nanti. Kemana kita bisa lari? Kita pastikan mengalami mati. Ajalmu pasti menghampiri. Mati tinggal